Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup current dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang topik ini bersama dengan tiga tetamu yang cukup hebat sebenarnya. Seorang menemani saya di studio, sementara itu dua lagi tetamu insya-Allah akan kita cuba hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah kerajaan versus parti, demi rakyat atau politik. Ini bagi saya kira satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian seorang tetamu yang sudi jugalah menemani saya di studio. Jadi terima kasih banyak-banyak dan selamat datang semula kepada Profesor Madya, Professional Technologist Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, iaitu dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Datuk. Tahniah. TS is a professional technology. Ya, betul ya. Jadi satu lagi pengiktirafan yang cukup sesuai sebenarnya dengan apa yang telah anda sumbangkan. InsyaAllah. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kita harap talian telefon kita okey hari ini. Jadi kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda, 032697 9767 dan juga 032697 9768. Dapatkan dulu pandangan daripada Prof. Madya Dr. Anwar. Ini sesuatu yang menariklah. Tumpuan di penghujung minggu lalu ialah kepada Perhimpunan Agung UMNO, dan ianya telah berlangsung dengan begitu berjaya sekali lah. Banyak isu-isu yang menarik sebenarnya telah pun dibincangkan, dibangkitkan, diluluskan dan sebagainya. Tetapi yang paling menarik ialah tentang pendirian UMNO sendiri yang menyatakan dengan jelas bahawa mereka dalam menghadapi PRU yang ke-15 nanti, mereka ingin going solo, mereka ingin bergerak sendiri, tidak lagi mahu berada bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Jadi pandangan doktor terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang telah pun dibahaskan dan kemudiannya dipersetujui dalam PAU UMNO yang lalu. Okey, Datuk, kalau kita soroti semula apa yang berlaku semasa Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, ada sesuatu yang telah dijangkakan sebenarnya, iaitu UMNO tidak akan bekerjasama dengan Bersatu sebaik saja pembubaran Parlimen itu sendiri bagi PRU ke-15, ataupun sebelum daripada itu pun boleh saja Majlis Tertinggi UMNO untuk menghentikan kerjasama itu. Dan juga UMNO juga berhasrat untuk bertanding dalam PRU ke-15 dalam keadaan solo ataupun bersendirian. Namun dalam konteks realiti dalam pilihan raya di negara kita ni, selepas sahaja beberapa siri pilihan raya umum itu, kita dapati bahawa terdapat tendensi yang lebih jelas bahawa mana-mana parti politik yang ingin memenangi pilihan raya umum perlu mempunyai gabungan, Datuk. Itu yang paling penting. Kita dapati bahawa seperti ketika UMNO kuat, iaitu seingat saya pada pilihan raya umum 2004, masih lagi UMNO kurang satu kerusi untuk membentuk kerajaan pada ketika 112, tapi bila campur dengan MCA, MIC dan gabungan Parti Sabah Sarawak, pada ketika itu berlakulah satu gabungan BN itu sendiri. Dalam konteks Perhimpunan Agung UMNO ni, bila berlakunya pertandingan solo tu, Datuk, di situ berlakunya kemungkinan pertandingan tiga penjuru yang melibatkan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga UMNO atau Barisan Nasional. Dan ia memang amat terjejas di kawasan yang mempunyai populasi sekitar 50 ke 60% pengundi Melayu itu sendiri, di mana kawasan-kawasan ini akan memecahkan undi kepada tiga, iaitu tiga gabungan itu, dan tentu sekali ia memberikan kesan kepada kerusi yang dimenangi oleh UMNO, dan juga ia juga bakal memberikan kesan kepada kerusi yang dimenangi oleh Bersatu dan PAS, disebabkan oleh pecahan dari segi undi masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype kita, iaitu Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian strategik UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Dapat dengar suara saya dengan jelas ya? Ya, jelas. Okey, saya nak dapat pandangan Dr. Salawati sendirilah. Analisis anda tentang keputusan-keputusan yang telah pun dibuat oleh UMNO sendiri ketika mereka mengadakan Perhimpunan Agung mereka baru-baru ini. Apakah anda melihat ianya dibuat atas emosi politik ataupun dibuat atas sebab-sebab lain? Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Dr. Salawati.
saya melihat bahawa UMNO ini adalah satu orang kata parti politik yang dari dulu memang dominan. Jadi UMNO dia tidak mahu kehilangan status quo itu. Dalam apa-apa keadaan pun UMNO mahu mempertahankan kekuatannya. Walaupun ramai orang mengkritik, ramai orang mengatakan UMNO tidak kuat, tetapi UMNO masih ingin memegang status quo tersebut. Jadi keputusan yang dibuat itu sebenarnya tidak memeranjatkan saya lah. Saya pun sebenarnya dapat melihat banyak pihak-pihak dalam UMNO merasakan bahawa kita tidak mahu dibuli, kita mahu menjadi ketua. Jadi keputusan itu dibuat selaras lah pada saya dengan kehendak majoriti ramai di dalam UMNO yang ingin mengekalkan status quo ni. Tapi pada pandangan Dr. Salawati sendirilah, antara isu penting yang dibangkitkan oleh para perwakilan ialah mereka mahu tokoh-tokoh UMNO yang dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Perikatan Nasional sekarang ini meletakkan jawatan. Jadi apakah itu satu lagi langkah yang anda lihat mungkin boleh memberikan satu impak ataupun kesan kepada senario politik semasa sebenarnya? Ya, benar. Pada saya, apabila mereka yang berada dalam kerajaan hari ini daripada ahli UMNO itu menjadi menteri, pada saya tidak perlulah dikacau. Sebab sebenarnya kita jangan membuat satu keputusan yang merugikan atas dasar politik. Kita marah kan, kita tak suka dengan parti-parti lain. Tetapi kita kena ingat rakyat. Serana kalau kita minta mereka keluar daripada kabinet, dia akan lebih meruncingkan keadaan yang sedia ada. Jadi pada saya itu tidak bijak sebenarnya. Okey, mungkin Dato' Ana, dalam isu yang sama juga, kita dah pun mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh UMNO yang berada dalam Kabinet Perikatan Nasional. Mereka menyatakan bahawa mereka akan terus berada dalam Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan mereka akan terus mendukung apa yang dilontarkan ataupun apa yang diperjuangkan dalam Perikatan Nasional itu demi untuk rakyat. Komen anda. Okey, kalau kita lihat di sisi komposisi kabinet, Datuk, pada ketika ni UMNO sebenarnya yang memiliki bilangan menteri penuh yang tertinggi, iaitu 9, diikuti oleh Bersatu 8 dan PAS, GPS 4 dan PAS hanya 3 saja. Ia menunjukkan komposisi itu begitu tinggi, dan banyak juga menteri di dalam kerajaan pada ketika ini datang daripada UMNO tu juga memainkan peranan yang besar, fungsinya besar, seperti Datuk Seri Ismail Sabri yang pada acap kali kita melihat dalam kaca televisyen hari ini pun ada, dan memberikan perkembangan terkini tentang PKP dan sebagainya. Dan kita lihat juga saudara Khairi Jamaluddin, Menteri Sains Teknologi Inovasi, selaku penyelaras program imunisasi COVID-19. Begitu juga Datuk Seri Syamuddin dan sebagainya. Kalau kita ambil konteks yang positif lah, pada pandangan saya, Yang Amat Perdana Menteri melihat dan memberikan kepercayaan kepada Menteri UMNO untuk meneruskan tugas, menggalas untuk membantu rakyat. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya dapati bahawa ia juga satu pengiktirafan oleh Yang Amat Perdana Menteri kepada UMNO sendiri, bahawa ada wakil UMNO di dalam kerajaan yang boleh menjalankan fungsi untuk membantu rakyat secara tidak langsung sebenarnya. Akhirnya juga menaikkan imej UMNO itu sendiri. Bayangkan jika tidak ada wakil UMNO di dalam kabinet, tentu sekali tidak ada pemimpin UMNO yang boleh membantu rakyat ataupun ruang yang diberikan untuk membantu rakyat. Pada konteks ini saya melihat Datuk, adalah amat wajar sekiranya menteri UMNO dalam kabinet itu dikekalkan, supaya mereka boleh menjalankan tugas membantu rakyat. Lebih-lebih lagi pada ketika ini kita berhadapan dengan pelbagai krisis yang memerlukan tindakan segera daripada menteri-menteri UMNO ni yang memegang portfolio yang penting sebenarnya. Okey, Dr. Salawati, ekoran daripada PAU yang berlangsung itu, ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa mungkin sudah pun terlihat bahawa semacam ada perpecahan dalam UMNO itu sendiri. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju dan sebagainya. Tetapi apakah daripada pengamatan Dr. Salawati sendiri, kalau isu ini tidak diberi perhatian yang serius, mungkin UMNO akan menghadapi satu pergolakan politik yang mungkin juga akan memberi impak ataupun kesan kepada kekuatan dan keutuhan UMNO itu sendiri, Dr. Salawati? Ya, betul. Saya setuju. Sebab saya dapat lihatlah dalam UMNO ada dua pihak yang besar. Sebenarnya ada 3 dan 4 sebenarnya. Tapi ada 2 yang mana kita lihat. Satu daripada pihak Presiden sendiri dan pengikut-pengikutnya. Dan satu lagi daripada mereka yang berada dalam kabinet.
Jadi di situ kita dapat lihat desakan daripada mereka yang tidak memegang jawatan ialah mereka yang memegang jawatan silalah turun jika bersayangkan parti. Tetapi pada saya, orang yang sedang memegang jawatan dia tidak akan semudah itu untuk turun. Betul. Dia sedang berada di jawatan menteri. Itu sudah mustahil untuk dia turun. Jadi di sini saya lihat berbagai-bagai isu dan berbagai-bagai perdebatan diberikan oleh kedua-dua pengikut ini. Jadi pada saya kena ditangani dengan baik dan bermuhasabah. Kerana jika ianya berpanjangan, ia akan merugikan UMNO. Jelas dia akan merugikan. Ada juga pandangan Dr. Solawati yang mengatakan bahawa isu utama dalam pergolakan ini adalah kerana UMNO sudah pun mengemukakan pandangan dan juga desakan supaya jawatan timbalan Perdana Menteri itu diwujudkan dan ianya harus diberikan kepada orang UMNO. Pandangan doktor? Pada saya sememangnya itulah yang kita dengar dan kehendaknya daripada UMNO. Namun saya rasa harus difahami juga dalam keadaan senario negara hari ini, kita ni ibarat menarik benang dalam tepung. Kita perlu berhati-hati dalam keadaan negara yang masih lagi saya anggap berperang dengan COVID, dengan ekonomi yang tidak menentu. Sangat-sangat penting untuk UMNO melihat tentang kepentingan rakyat. Kalau masih lagi berdebat tentang kepentingan parti sahaja, saya rasa ia akan merugikan UMNO kerana rakyat akan muak. Orang Melayu sudah dihidangkan dengan perpecahan yang sangat nyata dengan 3 parti ini. Jadi janganlah ditambah lagi, dan kalau UMNO masih lagi ingin mengekalkan keadaan dan kekuatannya, UMNO kena bermuhasabah di antara kesemua pihak ini. Sebab yang memegang jawatan tak akan letak jawatan. Yang tidak memegang jawatan memang akan mendesak untuk meletak jawatan. Pada saya itu perkara biasa. Satu perkembangan semasa juga yang mungkin dapat pandangan daripada Dr. Anwar lah. Beberapa menteri UMNO dalam kabinet telah pun mula menyuarakan pendapat supaya diadakan pemilihan peringkat tertinggi pada tahun ini juga. Jadi apakah ini indikasi bahawa mungkin mereka ingin melihat satu perubahan berlaku dalam kepimpinan UMNO itu sendiri secara ikhlasnya? Okey, kalau kita lihat terdapat beberapa menteri yang mengajukan atau memberikan cadangan untuk diadakan pemilihan UMNO itu lebih awal, atau bukan sebenarnya lebih awal, sepatutnya diadakan pada tahun ini sebenarnya. Sebab berlaku dalam konteks UMNO ni pada ketika ni berlaku dilema sebenarnya, Datuk. Itu perkataan dia lah, disebabkan oleh terdapat beberapa pandangan ataupun hala tuju kehadapan yang berbeza sebenarnya. Ada satu pihak yang mungkin ingin mengadakan kerjasama yang berterusan dengan Perikatan Nasional untuk mengelakkan berlakunya pertandingan 3 penjuru. Ada lagi pihak dalam UMNO yang ingin meneruskan pertandingan secara solo tu. Berlaku pertembungan dekat situ, dan antara jalan penyelesaian yang dicadangkan itu adalah melalui pemilihan UMNO itu sendiri. Dan tentu sekali pemimpin yang akan bertanding dalam pemilihan UMNO ni akan membawa satu langkah ke depan apa yang ingin mereka bawa. Adakah mereka ini meneruskan kerjasama bersama Bersatu dan juga PAS di dalam Perikatan Nasional, ataupun mereka ingin membuat penjajaran baru, ataupun mereka membuat secara solo. Sebab sekarang ni tidak seakan-akan tidak ada satu noktah, Datuk. Itu je sebab dia berterusan isu ni. Dan isu ni juga sebenarnya memberikan kesan kepada ekonomi negara kita. Sebab agak tidak stabil politik negara kita ini. Kalau kita bandingkan apa yang berlaku pada ketika ini, kita dapati bahawa kita baru sekitar 1.7% rakyat Malaysia yang menerima vaksin, iaitu sekitar 562,200 orang daripada 32 juta telah kembang atau merebak semula isu politik itu sendiri, yang menyebabkan sedikit sebanyak tidak stabil. Dan saya melihat Datuk, sampai masanya pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri, terutamanya dalam konteks kalau sekiranya berlaku pemilihan itu sendiri, dapat melihat bagaimana kerjasama politik Melayu itu sendiri, iaitu parti UMNO, PAS dan juga Bersatu itu sendiri dalam membantu agenda Bumiputera, Datuk. Sebab pada ketika ni rakyat, terutamanya orang Melayu, memikirkan kehidupan. Kalau saya ambil data sikit yang saya boleh share, Datuk, betapa seriusnya isu agenda Bumiputera ni. Equity Bumiputera pada ketika ni antara yang terendah dalam sejarah negara kita. Antara yang terendah iaitu 16.2%. 10 tahun ke belakang sebenarnya, Datuk, kita lebih tinggi daripada apa yang kita ada pada hari ini, iaitu 23%. Berlaku pengurangan 6.8%. Dan juga kalau kita ambil kira 2019 data, 71.3% isi rumah B40 adalah daripada Bumiputera. Dan terakhir juga insiden kemiskinan 7.2%. Bumiputera tertinggi jika dibandingkan dengan China dan India. Ini adalah dia yang perlu dimainkan peranan oleh UMNO dengan kolaborasi Bersatu dan PAS untuk membantu mengangkat Bumiputera itu dalam konteks ekonomi. Kalau berlakunya perkelagahan sedemikian, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan dia menyebabkan masalah itu tidak
tidak berakhir, dan salah satu jalan penyelesaian adalah melalui pemilihan pucuk kepimpinan UMNO yang baru tu. Okey, korang daripada apa yang Dr. Anwar sebut, pandangan Dr. Salawati tentang pendirian PAS pula, ini pun sesuatu yang menarik jugalah, kerana kita tahu PAS dan juga UMNO bersama dengan Barisan Nasional berada dalam satu apa yang disebut sebagai muafakat nasional. Jadi apakah pandangan doktor sendiri tentang pendirian PAS yang telah pun secara hitam putih ataupun secara jelas memberi sokongan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga bersatu dalam Perikatan Nasional? Pandangan doktor. Saya menjangkakan sememangnya berlaku. PAS ini pada saya parti yang dah lama ingin mencari peluang untuk menjadi kerajaan, dan mereka mendapat peluang tersebut, dan mereka tahu sebenarnya mereka dan UMNO memang daripada dulu tidak boleh, orang kata tak boleh berdekat lah, tapi mereka cuba, dan apa yang saya dapati ialah penyesuaian itu tidak ada. Jadi mereka merasakan bersatu mereka lebih dapat bekerjasama. Jadi mereka masih lagi memenangkan kepada permuafakatan, dan juga mereka merasakan bahawa kerjasama di antara Melayu Islam itu wajar diteruskan. Kerana apabila melihat UMNO tidak mahu lagi bersama dengan bersatu dan ingin bersama secara solo dalam orang kata pilihan raya akan datang, maka PAS merasakan dia tidak selamat di situ. Jadi lebih baik dia bersatu walaupun dia tahu bersatu masih lemah, dan mungkin dia merasakan dengan ini dia dapat membantu. Sebab pada saya PAS perlu untuk dilihat berpadu dengan ummah. Itu dia memang dia perlu dilihat di situ. Jika kalau dia juga bersifat seperti UMNO, maka dia tidak nampaklah di mana keislaman dan juga isu yang dia nak bawa tu. Okey, kami difahamkan doktor dan juga Dr. Anwar dan juga Dr. Salawati. Ada pemanggil kita yang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Rohaizat dari Johor difahamkan sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Rohaizat. Waalaikumsalam Dato'. Jumpa lagi minggu ni. Ya, alhamdulillah. Ya. Okey, saya ingin berkongsi pandangan pasal perpecahan dalam UMNO ini. Pasal ada sikit. Ya. Okey, minggu ni bagi saya, kalau saya nak rungkai balik di belakang tabir. Okey. Apa kejadian belakang tabir? Sebelum ni masa Tan Sri Azman Musa dipecat jawatannya, dia ada membuat expose. Grup-grup kluster elit UMNO ni ada membuat surat di belakang tabir untuk penyokong Anwar. Okey. Jadi kalau sampai ke peringkat tu, mana saya percaya di belakang tabir juga grup-grup elit ni ada memberi tekanan kepada Tan Sri Muhyiddin mengenai kes-kes mahkamah diorang. Jadi mungkin bila tak berlaku layanan apa yang dihendak, sebab tu berlaku perpecahan yang ketara out of sudden, tiba-tiba je. Kalau kita tengok balik pada tengah tahun lepas, tiba-tiba je berlaku perpecahan ni. Jadi andai kata kalau grup-grup kluster elit mahkamah ni dapat memegang tampuk pemerintahan negara, percayalah akan berlaku campur aduk kuasa eksekutif dalam mahkamah, program negara. Saya benda tu akan berlaku. Itu saja pandangan saya. Baik, terima kasih banyak-banyak Rohaizat, satu pandangan yang cukup ikhlas sebenarnya dilontarkan oleh pemanggil kita. Baik, itu pun satu isu yang juga dimainkan di luar sana, dan KJ sendiri menyebut bahawa itulah sebenarnya isu yang sedang berlaku dalam UMNO. Tetapi yang penting sekarang ini pandangan Dr. Anwar sendirilah daripada apa yang berlaku ini, terutamanya bila kita bercakap tentang perpecahan seperti apa yang anda sebut di kalangan parti-parti Melayu sendiri. Apakah ianya mungkin akan memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan, kepada parti-parti pembangkang yang lain untuk kembali semula mendominasi senario politik dan mungkin membentuk kerajaan di masa yang akan datang? Okey Datuk, kalau sekiranya berlaku pertandingan 3 penjuru, sukar untuk kita jangkakan mana yang akan memenangi pilihan raya tersebut, seperti mana yang pun berlaku pada pilihan raya umum yang lepas. Kalau kita ambil kira data pada hari ini, kerusi yang ada pada ketika ini yang paling tinggi adalah DAP itu sendiri, iaitu 42 kerusi, menunjukkan di situ bahawa
kekuatan DAP itu masih kekal lagi di kawasan-kawasan majoriti Cina, iaitu 42 kerusi. Dan juga kita ambil UMNO 38 dan Bersatu 31 dan PAS 18. Apa yang akan berlaku, Datuk, sekiranya berlaku pertandingan 3 penjuru tu, ada kemungkinan bahawa Pakatan Harapan juga boleh memenangi kerusi tersebut. Lebih-lebih lagi kerusi tersebut dalam keadaan 60%, 50 ke 60% pengundi Melayu. Mungkin keadaan berbeza pada 80 atau 90% bilangan pengundi Melayu, tapi 50-60% ini banyak kerusi yang di dalam negara kita, terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka, dan termasuk Johor juga, yang mempunyai bilangan pengundi pada satu kerusi parlimen 50 ke 60% pengundi Melayu. Tentu sekali di situ terdapat peluang yang ada untuk Pakatan Harapan untuk dapat memperoleh kerusi-kerusi tersebut. Inilah yang terjadi pada PRU ke-14, iaitu berlaku 3 penjuru antara BN, PAS dan juga PH, yang mana sebahagian kerusi yang saya sebut tadi, 50-60% pengundi Melayu itu dimenangi oleh Pakatan Harapan. Ini senario yang boleh berlaku jika sekiranya pertandingan 3 penjuru berlaku, tetapi pada pandangan saya masih terlalu awal, Datuk. Sebab setiap kali berlaku perubahan sebenarnya masa tu, so kita tidak pasti bilakah pilihan raya umum akan diadakan. Sebab mengikut kata Yang Amat Perdana Menteri, sebaik saja COVID reda. So kita tidak pasti bila COVID itu reda, dan tentu sekali masa yang berlalu ni akan digunakan untuk melihat semula komposisi gabungan parti politik yang akan bertanding pada PRU ke-15. Boleh jadi kekal, boleh jadi berlainan, macam-macam boleh jadi ada penjajaran baru, Datuk. Dan ia berlaku mungkin sebelum pilihan raya atau boleh jadi berlaku selepas daripada pilihan raya. Sebab kalau berlaku 3 penjuru, Datuk, kita boleh nampak kemungkinan tidak ada mana-mana satu parti politik yang memperolehi majoriti 112. Ia terbukti berlaku pilihan raya negeri Sabah tempoh hari. Selepas daripada pilihan raya umum, berlaku pilihan raya negeri Sabah, kita dapati bahawa angkanya tidak terlalu besar gabungan rakyat Sabah menang. 38 kerusi, hanya 6 kerusi saja mengatasi warisan, menunjukkan dekat situ situasi sama boleh berlaku sekiranya berlaku 3 penjuru tu, Datuk. Okey, ini sesuatu yang mungkin terkeluar sedikit daripada apa yang kita bincangkan, tapi saya nak dapatkan penjelasan sebenarnya daripada Dr. Salawati Mat Basir, kerana beliau merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian strategik di UKM. Ini tentang statement yang dibuat oleh yang di-Pertua Dewan Negara, iaitu Tan Sri Dr. Rais Yatim. Dia menyentuh tentang Akta Pilihan Raya 1958, Doktor, ya, harus dipindah terlebih dahulu agar cadangan merangkumi pengundi berumur 18 tahun dalam pilihan raya umum boleh dilaksanakan. Dan beliau juga menyatakan bahawa apabila ada cadangan bagi umur 18 tahun untuk menjadi pengundi secara automatik, maka hendaklah akta itu pun dipindah, tetapi itu tidak dipindah, manakala peraturan di bawah akta kesalahan pilihan raya juga tidak dipindah. Dan akhir sekali beliau menyebut bahawa walaupun perlembagaan sudah dipindah di bawah perkara 48 misalnya, masih tidak boleh dijalankan lantaran salurannya itu tidak disediakan. Jadi walaupun perlembagaan sudah dipindah, tetapi tidak ada prasarana menerusi undang-undang untuk pilihan raya ini. Jadi pandangan doktor tentang statement yang dibuat oleh Tan Sri Dr. Rais Yatim berkaitan dengan pengundi 18 tahun ini. Ya, benar, sebab kita harus faham, ya, apabila kita buat pilihan raya, kita bergantung kepada Akta Pilihan Raya 1958 ataupun Akta 19 ini. Jadi apa-apa perubahan yang ingin dilakukan terhadap pilihan raya, maka hendaklah akta ini dipindah terlebih dahulu. Jadi bermakna apa yang beliau katakan di sini bukan tidak boleh pengundi 18 ini mengundi, tetapi pindah dengan membenarkan umur 18 tahun dan ke atas mengundi, maka boleh mengundi. Tetapi pindaan mesti dibuat. Sebab jika pindaan tidak dibuat, maka ia tidak sah. Kerana kita menjalankan pilihan raya berdasarkan Akta 19 ini. Jadi kena faham, undang-undang dengan kehendak politik berbeza. Perundangan dia akan meletakkan peraturan mesti jelas dan dilakukan. Tetapi kehendak politik kita bolehlah mengatakan umur berapa yang kita mahu kan untuk kepentingan politik. Tetapi di sini pada saya kenyataan beliau jelas, dan saya bersetuju bahawa perlu ada pindaan kepada Akta Pilihan Raya ini untuk memastikan pengundi berusia 18 tahun dan ke atas boleh keluar mengundi. Okey. Sebelum kita berehat Dr. Salawati, saya juga nak dapat pandangan doktor lah.
Daripada apa yang sedang berlaku sekarang ini, yang melibatkan Parti UMNO, yang melibatkan Parti Bersatu dan juga melibatkan PAS dan juga Perikatan Nasional itu secara keseluruhannya, apakah anda melihat bahawa ianya mungkin pergolakan yang bersifat sementara dan mungkin selepas ini juga ianya akan berjalan seperti biasa, dan kita harap kepentingan rakyat itu diutamakan oleh semua parti politik yang berada di negara kita sekarang ini. Jadi nasihat dan juga komen daripada Dr. Salawati. Politik tetaplah politik ya Datuk. Dia nak kata pada rakyat sangat tu pun mereka penting di politik mereka sebenarnya. Sebab pada saya kalau mereka betul-betul sayangkan rakyat, mereka tak akan bergaduh seperti hari ini. Mereka akan fikir orang Melayu ini di mana. Itu pada saya. Tak kira Parti UMNO ke Parti PAS ke Parti Bersatu. Tak perlu berfikir. Patutnya semuanya bersatu dan duduk berfikir bagaimana nasib orang Melayu ni akan datang. Sedangkan di pihak bangsa lain sedang memperkukuhkan kubu pertahanan mereka. Dan kita masih lagi bercakap soal siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi Timbalan Perdana Menteri, turun jawatan dan sebagainya. Pada saya very shallow dan sangat sedih. Jadi pada saya semuanya masih lagi bergantung harap untuk mendapat keuntungan daripada politik. Maaflah, ini pandangan peribadi saya tanpa prejudis. Tapi sebenarnya Dr. Salawati, di penghujung ini sebenarnya masih lagi ada cahaya sebenarnya di penghujung terowong. Kalau kita bercakap tentang parti-parti politik yang bertelagah ini, mereka harus ada semangat yang tinggi, mereka harus ada semangat untuk membantu rakyat, terutamanya orang-orang Melayu sendiri bila kita bercakap tentang pergolakan politik semasa. Komen sedikit? Beginilah Datuk ya, saya sebenarnya kadang-kadang merasa sangat sedih bila nak memberi komen tentang parti politik Melayu ini. Sebabnya ianya benda yang sama berkitar 30 tahun. Begitu sahaja. Ya, perebutan kuasa, kontrak, tender, pemimpin itu dapat, pengikut dapat. Pada saya cukup-cukuplah itu Yang dulu tak dapat kuasa pun lupa diri. Jadi pada saya sebenarnya kenapa begitu? Dan walaupun kita nak nampak cahaya hujung terowong tu, tapi kita kena berlari pada cahaya tu. Dan kita tak tahu bila kita dapat cahaya tu. Sebab pada saya selagi parti politik dan ahli politik masih Melayu yang masih bersifat sebegini, kita memang akan mengharungilah. Anak-anak muda akan bertambah jelak, yang pertengahan usia pun dah makin bosan. Jadi dia akan memberi kelebihan kepada pihak di seberang sana. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Salawati kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tapi kena janji sesuatu lah, bila kesakitan di kaki itu dah pulih, kenalah datang ke studio kami di ruang bicara ini. Jadi, InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Salawati. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami kerana kita ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui Skype, dan beliau ialah Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, iaitu pengerusi Majlis Profesor Negara. Kita jumpa lagi selepas ini. Hai, saya Renyi Chin, pengasas My Burger Lab. Disebabkan pandemik COVID-19, pelanggan tidak dapat menikmati burger kami beramai-ramai di restoran. Sebab itu, saya sangat teruja dengan vaksin yang akan kita dapat nanti. Ia membantu melindungi kita dan perniagaan-perniagaan bukan sahaja restoran, malah warung dan gerai-gerai. Ambillah vaksin. Lindung diri, lindung semua. Hai semua, saya Fasha Sanda. Saya perhatikan ramai rakan seangkatan dalam industri seni, dari artis hinggalah kru di sebalik tabir terkesan dengan wabak yang melanda ini. Jadi saya bersyukur kita bakal mendapat vaksin nanti. Saya akan mendaftar dan mengambil vaksin ini. Vaksin bukan sahaja melindungi diri kita, malah komuniti kita. Ikuti nasihat pakar-pakar kesihatan kita. Jangan mudah percaya berita palsu di internet. Ingat, lindung diri, lindung semua. Tahukah anda, kerja cari gali di pelantar minyak luar pesisir pantai merupakan salah satu aktiviti yang paling berisiko tinggi dan berbahaya. Aktiviti pencerobohan di kawasan pelantar minyak seperti ini merupakan tindakan yang salah di sisi Undang-Undang Malaysia. Kawasan pelantar minyak merupakan kawasan larangan yang telah diwartakan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Pada mereka yang menceroboh, sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, mereka boleh dikenakan maksimum penjara 2 tahun atau denda RM1,000 ataupun kedua-duanya sekali.
Tindakan menceroboh kawasan pelantar minyak bukan sahaja memberi risiko berbahaya kepada penceroboh, malah ianya menggugat keselamatan pekerja pelantar. Oleh itu, alihkan perhatian anda ke kawasan yang lebih selamat sebagai tanda sokongan kita kepada wira kita di pelantar minyak dan gas negara untuk menjalankan tugas selamat dan terus memenuhi keperluan tenaga negara. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kerajaan versus parti demi rakyat atau politik. Dan seperti yang saya janjikan kepada anda, kita ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, yang merupakan pengerusi Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Datuk ada di Johor ya? Begitulah jalan-jalan. Okey. Itu kita dah dapatkan pandangan Datuk secara ikhlas lah. Ini ekoran daripada apa yang berlaku semasa Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, dan beberapa keputusan-keputusan yang dibuat dalam perhimpunan tersebut mungkin sesuatu yang dijangkakan, jadi bukanlah sesuatu yang memeranjatkan, tetapi analisis secara ikhlas daripada Datuk sendirilah dengan keputusan-keputusan yang dibuat itu, di mana Datuk lihat bahawa ianya mungkin juga akan memberi impak ataupun kesan bila kita bercakap tentang senario politik, terutamanya kedudukan UMNO sendiri, sokongan mereka terhadap Perikatan Nasional dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dapat komen ikhlas daripada Datuk? Okey. Sebenarnya ada dua naratif dalam UMNO. Ya. Naratif pertama, naratif pimpinan UMNO. Ya. Terutamanya dari mereka yang tercemar, ya. Jadi ini naratif yang saya rasa yang menyebabkan ramai orang UMNO sendiri tak puas hati. Jadi naratif rakyat di bawah lain. Naratif rakyat di bawah akar umbi ialah mengenai pilihan raya, bukannya mengenai keluar daripada meninggalkan jawatan menteri dan sebagainya. Jadi ini kita kena jelas, dua naratif ini tidak seiring, dan malah keputusan PAU pun sebenarnya ialah mengenai pilihan raya, bukannya mengenai kedudukan dalam kabinet. So jadi itu yang pertama sekali. Yang keduanya, MKT. MKT ialah satu entiti yang lemah sekarang, kerana kalau dulu MKT itu mengandungi semua menteri UMNO. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan akan dengan sendirinya tersalur dalam MKT untuk mendapat pandangan dan juga guide lah, petunjuk. Tapi sekarang tak boleh, kerana menteri UMNO yang dalam kerajaan tidak semuanya ahli MKT. Jadi mereka tak adil, jadi mereka tak dapat nak menyatakan pandangan mereka kecuali melalui media. Jadi ini menarik saya, kerana perpecahan MKT itu adalah perpecahan UMNO yang paling besar akibat pilihan raya yang menyebabkan mereka tidak boleh memerintah dan memimpin seperti dahulu. Jadi ini dia kecohnya dalam UMNO itu adalah kerana seperti kata Datuk Seri Najib, adalah akibat shocking, keputusan yang memeranjatkan beliau sedalam-dalamnya. Jadi ini yang kita lihat. Okey, pandangan Datuk jugalah secara ikhlas. UMNO sendiri membuat keputusan mereka mahu bergerak secara solo sekarang ini, tidak lagi mahu bersama dengan Bersatu, tetapi mereka masih lagi bersama-sama dengan Barisan Nasional. Tetapi PAS pula sudah pun menunjukkan satu indikasi yang jelas bahawa mereka menyokong Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekiranya UMNO mengambil keputusan muktamad untuk bergerak secara solo dalam PRU 15 nanti, apakah Datuk melihat bahawa ada chances ataupun peluang UMNO itu sendiri apakah akan lebih baik ataupun mungkin akan memberi impak dan kesan kepada kekuatan UMNO keseluruhannya? Okey, pandangan daripada surau dan masjid lah, bukannya daripada hotel-hotel di Kuala Lumpur ataupun dalam media sosial, ya. Mereka melihat dalam Bersatu sekarang, dalam PKR sekarang, ramai orang UMNO yang dulunya UMNO tapi meloncat. Jadi mereka di bawah nak kembali semua kursi itu diambil oleh orang UMNO dan dipertandingkan oleh orang UMNO. Jadi soalnya sekarang mereka yang jadi menteri yang bertanding sebagai Bersatu, nampaknya tak ada kedudukan lah di kawasan mereka dulu. Jadi di sinilah letaknya confident UMNO itu untuk
berjalan sendiri kerana mereka tahu walaupun mereka hanya ada 38 kursi sekarang, tetapi ada 30 lagi kursi yang sebenarnya kursi mereka yang telah diambil ataupun akibat meloncat ini. Jadi saya rasa confidence itu datang daripada akar umbi yang mengatakan kami akan membuat kempen, kami akan bekerja keras, kaum ibu, cawangan. Jadi pada pandangan kami mahu orang UMNO itu kembali, pimpinan itu dan juga kedudukan itu ditandingi oleh orang UMNO. Jadi ini confident yang datang dari bawah yang menyebabkan mereka menyokong nak memutuskan hubungan selepas diumumkan pilihan raya. Okey, Dr. Anwar, pandangan anda daripada apa yang disebut oleh Profesor Long Datuk Dr. Samsul, apakah anda bersetuju dengan apa yang dilontarkan itu? Okey, kalau kita lihat dari segi kekuatan UMNO punya kekuatan terutamanya di kawasan luar bandar, dan juga kita ada lebih daripada 53 atau 54 kerusi Felda itu sendiri yang pada ketika ini menjadi kekuatan kepada UMNO itu sendiri. Namun dalam konteks pertandingan 3 penjuru ni, dia tidak semestinya kekuatan itu diterjemahkan sebenarnya. Ia bergantung kepada banyak faktor sebenarnya. Terutamanya pada ketika ini kerajaan yang dipimpin adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada ketika sekarang sehinggalah tempohnya kepada pilihan raya umum akan datang, banyak polisi atau dasar yang boleh dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan sedikit sebanyak mengimbangi dari segi kekuatan UMNO itu sendiri. Sebab itu saya lihat dalam tempoh masa sekarang hingga sebelum PRU ke-15, banyak keputusan-keputusan yang mungkin berbeza boleh berlaku sebenarnya. Yang mungkin formulasi-formulasi baru yang boleh berlaku. Saya pada pandangan saya belum lagi muktamad apa yang berada pada ketika ini. Boleh jadi perubahan boleh berlaku dan kita tidak pasti ke manakah perubahan yang berlaku. Dan juga ia juga bergantung kepada selama mana berlakunya Pilihan Raya Umum ke-15. Sekiranya ia berpanjangan, maka banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku selepas daripada ini, Datuk. Okey, saya nak dapat pandangan daripada Profesor Long Datuk Dr. Samsul. Ini satu lagi isu yang dimainkan di luar sana. Kalau begitulah keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, iaitu mereka mahu supaya menteri-menteri dan juga timbalan menteri yang berada dalam Kabinet Perikatan Nasional itu menarik diri ataupun berhenti daripada menjadi menteri dan timbalan menteri. Kenapa tidak ada satu arahan yang lebih tegas dilakukan di mana kesemua menteri-menteri UMNO, timbalan-timbalan menteri UMNO itu resign ataupun keluar secara en bloc pada satu masa serentak? Mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO. Ini keputusan pimpinan UMNO yang tercemar. Dan saya tak nampak bagaimana ini sebenarnya satu arahan. Kerana apa yang saya lihat sekarang, setelah berlakunya persetujuan di kalangan menteri dalam kabinet dan timbalan menteri itu tidak mendengar kononnya arahan daripada pimpinan UMNO itu, saya menganggap dalam UMNO sudah berlaku satu revolusi senyap. Okey, kau boleh arah aku, tapi aku akan buat apa yang terbaik untuk rakyat. Jadi ini slogan ini susah nak diketepikan, nak dianggap tidak penting. Jadi pada saya itu sebabnya saya masih merasakan unsur-unsur kepentingan peribadi yang tercemar itu masih lagi meracuni UMNO. Jadi inilah yang kena UMNO cuci. Dia kena, kalau dia dah toksik, dia kena detox lah. Jadi itu yang saya nyatakan beberapa kali. Kalau tidak ada proses mendetox ini, susah juga UMNO nak menang. Bukan hanya 3 penjuru, langsung tak ada penjuru. Kalau saya tampak dari segi itu, orang akan bertanya, apa baiknya UMNO ni nak kalau jadi pemimpin negara balik kalau pemimpin semuanya pemimpin tercemar. Jadi ini adalah komen dari surau dan masjid, bukannya komen daripada Merdeka Center ke daripada badan-badan lain. Itu yang saya dapat lihat. Okey, komen daripada surau dan masjid juga. Nak dapat pandangan daripada Dr. Samsul lah. Anda sebut tentang revolusi senyap ini, berkemungkinan tak pada pandangan Dr. Samsul ataupun Datuk sendiri bahawasanya sekiranya mereka juga menteri-menteri UMNO ini dipaksa untuk segera meninggalkan PN pada tarikh-tarikh yang mungkin akan ditetapkan nanti, apakah berkemungkinan melalui revolusi senyap ini tokoh-tokoh UMNO yang berada dalam kabinet ini mungkin akan melompat parti? Mereka tak lompat parti. Kalau nak diarahkan itu adalah berkait dengan keputusan pilihan raya, tarikh dan sebagainya, mengapa mereka nak lompat parti?
Kalau cuma yang isunya sekarang, kalau diancam, kalau mereka tidak berhenti, maka mereka tidak boleh dicalonkan kembali dan bertanding sebagai bebas. Itu yang menjadi ancaman kepada mereka. Dan saya rasa akan berlaku tingkah yang lebih mendalam lah di peringkat bawahan. Tapi dalam konteks ini, jangan lupa bahagian-bahagian UMNO itu ada juga kuasa dan kemampuan untuk menyokong dan tidak menyokong. Jadi pada saya lihat kalau cabaran yang besar sekali ialah pada menteri-menteri peribadi. Kalau mereka nak menarik diri, mereka boleh tarik diri. Tak tarik diri pun boleh tarik, tak boleh tarik diri, mereka boleh lakukan. Tapi akhirnya politik UMNO ke PAS ke Bersatu akhirnya akan turun ke bawah. Bukannya di parlimen, tapi turun ke bawah. Turun ke bawah inilah yang kita katakan dia tak boleh baca lah, tak boleh agak tiga penjuru. Saya rasa memang benar lah. Tapi apa dia keistimewaan tak tiga penjuru dan tiga kerana kalau PH tiga penjuru undi Melayu akan kalah kerana disokong oleh blok voting oleh China di kawasan itu. Ini perkara-perkara ini yang saya rasa harus kita pertimbangkan juga bila kita bincangkan tentang menteri-menteri UMNO ini, kerana kalau mereka tidak dicalonkan kembali, itu dia yang cabaran yang paling besar dan ancaman yang paling besar kepada mereka. Okey, Datuk, juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Samsul sendiri. Pendirian yang dibuat oleh ataupun diambil oleh PAS sendiri dalam menghadapi situasi ini, apakah Datuk melihat itu satu langkah yang tepat dilakukan oleh PAS ataupun lebih merupakan sebagai satu langkah selamat bagi PAS? Langkah oportunis lah, bukan selamat. Oportunis. You tengok PAS di Kelantan, di Terengganu, adakah dia bagi exco Kelantan dan Terengganu itu kepada orang Bersatu atau orang UMNO? Walaupun ada muafakat, ada perkataan. Tak ada. PAS di peringkat negeri, dia takkan bagi apa yang ada dalam dakapan mereka itu. Tetapi mereka akan nak lagi apa yang ada dalam peringkat persekutuan yang boleh mereka dakap. Ini kedudukan PAS. Jangan terkeliru sangat dengan gambaran Islam ini. Saya kadang-kadang dia ada dua. Pertamanya bila kita sebut Melayu Islam, ada Indian Muslim, ada Chinese Muslim, ada Mu'alaf. Itu orang Islam. Jadi apakah bila kita sebut itu orang Indian Muslim sokong PAS, orang Chinese Mu'alaf sokong PAS, dan semuanya sokong PAS automatik? No. PAS ada mempunyai konstituensinya sendiri yang sepanggil sebagai moral konstituensi. Dia lain. Dia tak boleh kita anggap dia sama dengan UMNO dan Bersatu. Itu sebabnya dia bebas. UMNO, PAS ni bebas berdiri sendiri. Orang kata dia dah kalah, saya kata dulu dia menang 18 kursi, bukan 20 yang saya jangkakan. Jadi pada saya dia akan terus mengekalkan 18 tu, kalau boleh nak tambah lagi. Tak percaya besok dengar lah, PAS ni akan nak tambah lagi. Jadi pada saya pentinglah melihat kedudukan PAS, tapi pada saya mereka lebih mementingkan diri daripada memikirkan tentang UMNO ke PAS ke. Jadi ada orang kata PAS ni tak tahu lagi di mana kedudukan. Kita tahu siapa menang, dia lah yang akan menyokong pertamanya. Okey, barangkali Dr. Anwar sendiri, pandangan anda lah tentang senario yang berlaku sekarang ini. Kita tidak boleh meramalkan apa yang akan berlaku selepas ini, tetapi secara keseluruhannya, apakah anda yakin bahawa sekiranya semakin hampir nanti kepada PRU yang ke-15, dikatakan bahawa parti-parti yang bertelagah ini termasuklah UMNO, PAS, Bersatu dan sebagainya, mungkin juga akan dapat mengadakan satu perbincangan yang lebih jelas, satu perbincangan yang lebih sihat, satu perbincangan yang mungkin akan memberikan win-win situation kepada semua pihak. Okey, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Prof. Wulong tadi, bahawa parti politik ni dia mempunyai kepentingan juga. Tentu sekali mereka ingin menang dalam pilihan raya. Dan tentu sekali mereka juga punya strategi bagaimana memenangi pilihan raya. So, dalam konteks itu sendiri, kalau kita dapati bahawa daripada tempoh sekarang hingga PRU ke-15 tu sendiri, saya dapati bahawa percaturan tu berlaku sebenarnya. Dan strategi-strategi politik juga akan dinilai dan dilihat dalam konteks bagaimana untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 tu sendiri. Dan juga macam saya sebut tadi, Datuk, sejauh mana, sepanjang mana pilihan raya itu akan berlaku. Adakah ia berlaku tahun ini ataupun sehingga tempoh matang pada 2023 tu sendiri. So, setiap bulan atau setiap masa tu berlaku perubahan dari segi strategi itu sendiri. Kalau kita ambil kira, masih terdapat ruang untuk
untuk kerjasama politik antara UMNO, Bersatu dan PAS. Lebih-lebih lagi kalau mengambil kira pertemuan yang akan berlaku di dalam pilihan raya umum ke-15 itu sendiri, dan juga memerlukan satu kerjasama parti politik. Sebenarnya saya sebut tadi bahawa parti politik ini mereka perlu punya gabungan sebenarnya untuk memenangi pilihan raya umum. Dan tentu sekali ada juga di dalam pemikiran pemimpin UMNO itu sendiri bahawa terdapat keperluan untuk bekerjasama. Cuma soalan seterusnya pada siapakah mereka akan bekerjasama itu berlaku? Adakah penjajaran pada ketika ini Perikatan Nasional ataupun penjajaran baru? Ataupun sebagaimana saya sebut tadi, penjajaran yang berlaku selepas daripada keputusan pilihan raya umum. Tapi tentu sekali pada pemikiran pemimpin UMNO terdapat keperluan untuk melihat isi kerjasama politik tu. Penjajaran politik yang baru ini pun satu isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Pandangan Datuk Dr. Syamsul sendiri tu, apakah sebenarnya Malaysia memerlukan satu penjajaran ataupun akan mengalami satu penjajaran politik yang berlainan daripada apa yang ada sekarang ni tu? Politik Malaysia ialah penjajaran dari awal lagi. Kerana sifat demografik pengundi dan juga demografik etnik di Malaysia, dan kalau kita lihat tertubuhnya parti-parti ini adalah berasaskan kepentingan etnik dan memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan etnik. Cuma dalam untuk sekian lamanya UMNO bukan hanya seorang, dia ada PAS yang menentang dia, kemudian kita ada Socialist Party, Parti Rakyat. So perjuangan dalam politik di Malaysia ni bukan hanya sekarang yang kita ingat penjajaran berlaku. Banyak kali penjajaran berlaku. Tengok Parti Rakyat ditutup untuk membolehkan PKR dan masuk PKR. So penjajaran ni akan terus berlaku, tapi apa yang menentukan penjajaran ini? Adakah kepentingan rakyat atau kepentingan pemimpin? Di sini saya kata kepentingan pemimpin. Dan kalau pemimpin itu tercemar, kepentingan itu lebih mendalam lagi dari segi survival masing-masing. Jadi terutamanya mereka yang menghadapi pintu penjara yang terbuka luas. Jadi mereka akan senantiasa mencari jalan bagaimana menghindari ini, dan saya rasa ini akan mengatasi segala kepentingan, dan inilah yang akan mengacau politik dalam UMNO itu sendiri nanti. Okey, pandangan Datuk Dr. Syamsul juga lah tu. Ini pun sesuatu yang menarik juga lah dengan krisis dan juga senario politik semasa yang berlaku ini. Apakah sebenarnya ia akan memberi satu kelebihan yang menarik sebenarnya kepada Pakatan Harapan dan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kembali memenuhi cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia? Pakatan Harapan pun menghadapi masalah. Kita tahu dalam DAP sendiri, kita tak pernah, kita heboh UMNO je berpecah. DAP pun ada berpecah. Kerana the nature politics tidak semestinya semuanya bersetuju. Jadi sama ada mereka kembali berkuasa atau tidak, kerana Pakatan Harapan mempunyai blok parti, blok pengundi Cina di semua kawasan campuran yang ada Melayu hanya 50%. So jadi maknanya kalau orang PKR bertanding lawan PAS, lawan Bersatu atau 4 penjuru, undi Cina akan pergi pada calon PH, iaitu PKR. Jadi ini yang menarik pada saya. Jadi kalau Azmin dia nak balik ke kawasan dia, apa jadi undi Cina dalam kawasan itu? Adakah akan mengundi dia atau mengundi calon PKR yang baru? Ini dia yang kita kena fikirkan. Jadi pada saya lihat bukan hanya soal PH boleh masuk dan boleh menang, tapi soalnya ialah berapa tipis kemenangan yang menang nanti. Ini dia isunya, berapa tipis kemenangan yang menang nanti, sama ada sebagai satu tim. Saya percaya parti pemerintah akan ada beberapa parti di dalamnya, termasuk dari Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Begitu juga apa yang berlaku di Semenanjung akan ada gabungan. Jadi penjajaran ni adalah berlaku tak kira waktulah. Kalau kita ingat dulu masa tu Tun Mahathir menjadi ketua PH, melalui simbol PKR saja dia telah mampu menjajarkan macam-macam hal. Jadi apakah trik ini dilakukan balik? Wallahualam. Tapi pada saya mungkin tak laku lagi lah, rakyat dah faham. Jadi saya lihat apa yang berlaku sekarang ini adalah penjajaran tu dia macam ni lah. Pembangkang akan bersilat dengan cara dia, dan juga parti pemerintah akan bersilat. Soalnya
silat mana yang lebih potensi ni. Ini kekuatan itu yang kita harus perhatikan. Dan jangan lupa satu perkara, dalam pilihan raya, dalam politik, duit adalah perkara yang paling besar sekali. Kejayaan suatu parti, kalau kita lihat sekarang apa yang berlaku dalam UMNO, dalam pimpinannya, adalah kerana duit yang berkait, parti yang kait dengan duit dan sebagainya. Jadi jangan lupa, bukan hanya polis saja menghadapi tentangan kartel. Pada saya, parti politik pun terdedah pada kartel-kartel ini. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul, kerana sudi bersama kita berkongsi pandangan dan juga pendapat yang cukup ikhlas sebenarnya. Jadi kami insya-Allah dalam masa yang akan datang ini kita bersama lagi, Datuk, ya. Saya cukup selesa sembang-sembang bersama Datuk kerana saya di studio ini terpaksa bersilat lagi. Bersama dengan tetamu saya masih lagi menemani saya. Ya, terima kasih banyak-banyak Prof. Kita akan bersama lagi nanti. Ya, baik, itu pandangan yang cukup ikhlas yang dilontarkan oleh Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, dia pengerusi Majlis Profesor Negara. Tetapi secara keseluruhannya, ini pandangan yang ingin saya kongsikan. Kita bercakap tentang kerajaan versus parti demi rakyat atau politik. Prestasi Tan Sri Muhyiddin Yassin, apakah Doktor melihat, Prof melihat bahawa ianya berada pada satu kedudukan yang begitu baik sekali? Apa yang dilakukan sebenarnya untuk membantu rakyat menghadapi situasi kesihatan disebabkan oleh pandemik COVID-19, situasi ekonomi yang begitu tercabar sekarang ini? Apakah Tan Sri Muhyiddin dan kabinet yang sedia ada sekarang ini telah berjaya sebenarnya melegakan hati dan perasaan rakyat? Datuk, kalau kita lihat dari segi package ransangan ekonomi, sebab dalam konteks yang rakyat ingin tahu pada ketika ini adalah inisiatif ekonomi membantu rakyat pada ketika ini. Kalau kita ambil kira package ransangan ekonomi, kerajaan Tan Sri Muhyiddin telah memperkenalkan 6 package ransangan ekonomi daripada mulanya krisis COVID-19 pada Mac 2020 sehingga ke hari ini. Kalau kita boleh sifat di sini, yang pertama package prihatin, yang kedua prihatin PKS, yang ketiga penjana, yang keempat kita prihatin, yang kelima permai, yang terbaru permengkasa, dan juga ke-6 package ransangan ekonomi ini menelan bajet sebanyak 340 bilion ringgit. Jika ditambah dengan belanjawan 2021 322.5 bilion, keseluruhan kerajaan sedang dan telah membelanjakan sebanyak 662.5 bilion ringgit dalam masa 22 bulan. Angka itulah terbesar perbelanjaan sejarah negara kita. Mengambil kira pada amount itu sendiri, kita dapati bahawa terdapat usaha dan inisiatif untuk membantu rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melampak di sini bila kerajaan memperkenalkan My Digital tersebut, iaitu menjana peluang perniagaan secara melalui teknologi. Itu satu inisiatif yang baik. So pada ketika ini ada beberapa angka yang tidak memihak kepada kita, Datuk, iaitu contohnya, kalau saya bagi contoh kadar pengangguran kita antara yang terburuk pada Mac, tetapi ada penambahbaikan pada Mei 2020 51%, pada ketika ini ataupun hujung tahun lepas 48%. Di situ ada perubahan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Tetapi segala inisiatif ini akan terjejas sekiranya berlaku semula krisis politik yang sedikit sebanyak memberikan kesan kepada ekonomi negara. Saya bagi satu contoh. Bila diumumkan sahaja di dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa kerjasama bersama Bersatu itu ditamatkan semasa pilihan raya umum ke-15, di situ indeks utama bursa saham juga merosot 2.22%. Dan juga inilah dia sebenarnya impak kesan di mana yang kita perlu lihat dalam konteks inisiatif kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, dan juga kestabilan politik itu saling kait merapat antara satu sama lain. Kita tidak lihat negara jiran kita, contohnya Indonesia. Pada ketika ini kita dapati kestabilan politik Indonesia begitu stabil, sehingga kan pemimpin pembangkang yang memenangi pilihan raya pembangkang iaitu Prabowo telah menyertai kerajaan Presiden Jokowi. Di situ melihat kepada situ politik di Indonesia itu amat stabil pada ketika ini, dan ia menyebabkan pelabur-pelabur berkeyakinan untuk melabur ke Indonesia. Dan ini sesuatu yang perlu kita tekan ke sini. Kestabilan negara kita, politik akan mampu membawa pelabur datang ke negara kita. So dengan kestabilan politik, so kita harapkan bahawa ekonomi negara kita dapat dipertingkatkan. Ini yang saya khawatir, Datuk, sekiranya berlaku lagi krisis politik yang berulang. Ringkasnya dalam masa 1 minit ni, saya juga nak dapat pandangan Dr. Anwar tentang Sabah dan Sarawak. Sarawak mungkin akan menyatakan penilaian mereka dalam beberapa hari ini. Itu statement yang dibuat oleh Ketua Menteri Sarawak baru-baru ini. Tetapi Sabah juga mungkin akan memberi sokongan kepada kerajaan PN, saya tidak tahulah. Tapi pentingnya pendirian
dan juga sokongan daripada kedua negeri ini, Sabah dan Sarawak? Tentu sekali Sabah dan Sarawak memainkan peranan yang besar kerana bilangan kerusi parlimen di Sabah Sarawak agak tinggi sebenarnya. Dan juga kalau kita dapati yang Perdana Menteri pada ketika ini berada di Sarawak, dan juga kita dapati GPS juga telah menyatakan sokongan pada hari ini bahawa mereka menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perikatan Nasional. So kita dapati di situ terdapat kebarangkalian atau kemungkinan GPS akan menyokong Perikatan Nasional. Dan juga kita ambil kira dari sisi komposisi Sabah itu sendiri, bilangan kerusi parlimen juga agak tinggi. So dengan kerjasama politik yang pelbagai ini memberikan tambah nilai kepada Perikatan Nasional untuk meneruskan survival politik itu dalam keadaan kemungkinan UMNO bersama atau tidak sama. Pada ketika tidak bersama, tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan yang paling penting yang saya boleh sifat dekat sini, pemimpin sebenarnya, Datuk, dia perlu mengorbankan diri sendiri untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang paling penting, Datuk. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Mahdi, Dr. Anwar Shah Bali Muhammad kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan sebelum itu kita juga mengucapkan setinggi terima kasih kepada Profesor Mahdi, Dr. Salawati Mat Abbasir, dan tentunya juga kepada Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Dan parangan-parangan yang cukup terbuka dan ikhlas sebenarnya dilontarkan oleh mereka semua. Dan terima kasih kepada anda yang memberi perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Jadi jagalah kesihatan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi.